Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton mydigital.kkmm edisi Gaya Hidup bersama saya, Fariha On. Baik, umum sudah mengetahui bahawa SPA merupakan sebuah badan bebas yang dipertanggungjawabkan dengan fungsi melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota dalam perkhidmatan di bawah bidang kuasanya. Hari ini kami bawakan kepada anda tetamu dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk berkongsi tentang pengambilan dan pelantikan dalam perkhidmatan awam. Nantikan perkongsian kita sebentar lagi. Baik, untuk pengetahuan anda, mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM. Selain gaya hidup, kita akan membicarakan tentang inisiatif dalam bidang teknologi, pelancongan, industri kreatif, hiburan, sukan, keusahawanan dan kesihatan serta pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi ini, boleh layari mydigital.kkmm.my atau follow kami di Instagram dan juga Facebook. Baik, seperti mana yang telah saya katakan di awal tadi, hari ini kita akan kongsikan tentang pengambilan dan pelantikan calon ke dalam perkhidmatan awam. Saya pasti ramai antara kita yang pernah melakukan ujian dan juga berjaya melepasi sesi temuduga sekaligus mendapat tempat dalam perkhidmatan awam. SPA juga telah melakukan perbaharuan besar seiring dengan fungsi dan teras strategik yang digariskan seperti memperkenalkan ujian Public Service Entry Examination PSEE kepada semua pemohon pekerjaan. Dan kita akan bicarakan lebih lanjut tentang pengambilan dan pelantikan calon ke dalam perkhidmatan awam. Tetapi untuk segmen pertama ini, kita hendak berkongsi dulu berkenaan dengan pengenalan SPA dan statistik urusan pelantikan. Baik, untuk membicarakan dengan lebih lanjut tentang topik ini, saya ingin menjemput dan memperkenalkan tetamu kita iaitu Puan Ismawati binti Ibrahim, merupakan setiausaha bahagian dasar dan perhubungan korporat SPA. Selamat datang ke mydigital.kkmm, Puan. Terima kasih, Puan Fariha. Baik, bila kata SPA ni, wow, ini badan yang semua tanggungjawab besar, peranan besar kan. Semua berebut-rebut masuk kalau dalam perkhidmatan awam. Inilah dia badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan semuanya. Baik, mungkin Puan boleh kongsikan kepada kami semua berkenaan secara ringkas bidang kuasa SPA. Bidang kuasa SPA, baik. Terima kasih Puan Fariha. Saya menceritakan dulu mengenai fungsi SPA sebenarnya. SPA ini sebenarnya telah lama ditubuhkan pada sama tarikh dengan tarikh negara kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan SPA sebenarnya ditubuhkan di bawah Fasa 1 Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 139, di mana fungsinya adalah untuk melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam jawatan berpencen atau tetap, menaikkan pangkat dan melaksanakan kawalan tata tertib di bawah kepada pegawai di bawah bidang kuasanya. Jadi bila bercakap tentang bidang kuasa SPA sebenarnya terdapat 3 di bawah bidang kuasa SPA. Yang pertamanya pelantikan anggota ke Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama dan Perkhidmatan Awam Negeri di 4 buah negeri, iaitu di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Melaka dan Negeri Sembilan. Baik. Bila cakap tadi ini antara peranan penting SPA. Adakah SPA ini badan tunggal satu-satunya
yang boleh melantik mereka yang ingin masuk ke sektor perkhidmatan awam ini? Okey, tidak sebenarnya ya. Sebenarnya di bawah Perlembagaan Persekutuan ada pihak berkuasa melantik yang boleh diberi kuasa, yang telah diberi kuasa untuk melantik calon ke perkhidmatan awam. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, SPA melaksanakan pelantikan untuk perkhidmatan awam persekutuan bersama dan 4 buah negeri tadi. Dan selain daripada itu, kita ada pihak berkuasa melantik lain seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri, Majlis Angkatan Tentera dan Suruhanjaya Pasukan Polis. Dan sebenarnya di pihak berkuasa melantik lain pun ada di Badan Berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Jadi mana-mana calon yang berminat untuk berkhidmat ke perkhidmatan awam boleh memohon melalui saluran-saluran yang telah disediakan. Ada pelbagai saluran lah sebenarnya kan. Baik, Puan, sebelum kita teruskan perbualan, kita nak saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan video yang telah disediakan ini. Saksikan. Menyusuri perubahan pesat global dan saingan dalam pembangunan negara, Malaysia kini dalam meniti ke fasa permodenan perdana. Di sebalik peneraju tadbir urus oleh badan pimpinan yang cekap, tunjang kekuatan negara didukungi oleh sektor perkhidmatan awam sebagai nadi penggerak utama dasar kerajaan yang berasaskan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana termaktub di dalam Perkara 1441 Perlembagaan Persekutuan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA berperanan melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam pejawatan tetap atau pencen, menaikkan pangkat, menukarkan dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota perkhidmatan awam. Perlembagaan Persekutuan menetapkan ahli Suruhanjaya terdiri daripada seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan tidak melebihi 30 orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ahli Suruhanjaya turut dibantu oleh urus setia yang diketuai seorang setiausaha, 2 orang timbalan setiausaha dan 12 orang setiausaha bahagian termasuk urus setia SPA Cawangan Sabah dan Sarawak. Selaras dengan visi yang pasti dan misi yang dirancang rapi, SPA menanam objektif untuk melantik penjawat awam yang berkompetensi, cekap dan berintegriti. Di bawah bidang kuasa SPA meliputi anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama, Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Perlis dan Negeri Sembilan. Sehingga kini, SPA mempunyai ibu pejabat, cawangan di Sabah dan Sarawak serta pusat temuduga di seluruh negara. Pelantikan calon penjawat awam dinilai melalui My Recruitment 2.0. Calon yang memohon akan melalui penilaian seperti peperiksaan atas talian, ujian bakat, ujian penilaian kompetensi, ujian kecergasan dan sesi temuduga menerusi sistem MyGym. Inisiatif inovasi di SPA bagi meningkatkan keberkesanan dan menyelaras sistem serta menambahbaikkan pengambilan sektor perkhidmatan awam dengan lebih efisien. Dekad demi dekad, SPA telah mendapat pelbagai pengiktirafan, akreditasi dan sistem pengurusan berkualiti terus cemerlang dalam memberi perkhidmatannya. Inisiatif jaringan kerjasama strategik yang dijalin dapat memantapkan lagi hubungan antara agensi dalam dan luar negara. SPA telah melaksanakan program-program seperti Hari Kerjaya, seminar dan pameran bagi panduan peluang kerjaya.
Demi meletakkan keprihatinan rakyat asas utama, kerajaan turut mensasarkan pelantikan bagi calon OKU dan orang asli di dalam sektor perkhidmatan awam. Dengan semarak usaha yang dinamik, kami terus mencipta kerjaya dengan mencapai segala objektif dan matlamat untuk membina masa depan negara yang cemerlang di persada dunia. Baik, pastinya anda semua telah cukup jelas ianya berkenaan dengan SPA. Mana-mana yang berminat untuk memohon sektor perkhidmatan awam, itulah je jawapannya macam dalam tu. Baik Puan, kita nak teruskan perbualan kita. Nak tanya, SPA ni selain daripada Ibu pejabat di Putrajaya, ada tak cawangan-cawangan lain? Okey, kita ada 2 cawangan sebenarnya yang membantu urusan kita di Putrajaya, iaitu di Sabah dan Sarawak. Dan di samping itu kita ada 17 buah pusat temuduga di seluruh negara, di mana ada 2 orang Rustia yang membantu perjalanan temuduga. Baik. Ramai yang kata yang pernah melalui kan ujian untuk masuk SPA dan sebagainya kan, melalui SPA ini nak kerja dengan sektor perkhidmatan awam bukan mudah Puan. Dia nak tahu juga dalam masa setahun tu berapa ramai sebenarnya yang memohon dan juga bagaimana pula pelantikan tetap yang dilakukan. Okey. So kalau kita tengok statistik yang dipaparkan bilangan permohonan sebenarnya kalau kita tengok pada tahun 2020 bilangan permohonan adalah sangat tinggi sehingga mencecah 1.7 juta berbanding dengan tahun 2019 1.4 juta. Manakala bilangan pelantikan yang dibuat pada tahun 2020 adalah sekitar 15,000 sahaja. Jadi kalau Puan Fariha tengok persentage tu hanya sekadar 0.9%, di bawah 1% bilangan pelantikan ya. Ini berlaku kerana pelantikan ini sebenarnya perlu mendapat kelulusan pengisian oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Jadi di situ kalau kita tengok ramai sebenarnya yang kecewa ya, yang memohon terlalu tinggi tetapi bilangan pelantikan agak kecil. Baik. Bagaimana pula dengan pelantikan untuk calon OKU? Baik, okey. Calon OKU ni kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia ke-12 pun dalam perancangan dasar kita tidak meminggirkan golongan OKU ya. Kalau kita tengok statistik pun pada tahun ini kita melantik ramai OKU berbanding daripada tahun lepas ya. Dan semestinya kita dalam usaha untuk meningkatkan penyertaan golongan OKU dalam perkhidmatan awam, SPA menyediakan beberapa inisiatif. Antaranya ialah memberi pengecualian kepada calon OKU daripada menduduki peperiksaan PC, dan akan datang kita sebenarnya akan memberi kelonggaran syarat dasar one step lower kepada calon OKU untuk memohon sebarang jawatan. Puan Ismawati, terima kasih di atas penerangan ini sedikit berkenaan dengan pengenalan dan juga statistik urusan pelantikan SPA. Selepas ini, kita akan bersama dengan Puan Ismawati sekali lagi untuk membicarakan tentang sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA 9. Sementara itu, untuk mengetahui perkembangan terkini, anda boleh layari mydigital.kkmm.my kerana di situ pelbagai booth dan juga aktiviti menarik disediakan untuk anda. Jangan lupa sertai kami di Instagram dan juga Facebook. Jangan ke mana-mana. So, let's say you broke your phone and you need someone to fix it quickly. Where do you start? Cari at Unify. With Cari at Unify, you can easily find a list of local businesses around your area and contact them directly once you've found what you're looking for. Check out Cari at Unify now to find your favorite local businesses. Aiman, dah lepas tak tahap tu? Mak tengok, dah 6 jam main-main. Main tu memang seronok. Tapi Aiman tahu tak, lama-lama mata boleh jadi rabun, badan jadi letih. Kat sekolah pun tak boleh fokus tau. Lepas tahap ni, Aiman berhenti ya. Baiklah, Mak.
jangan jadi mangsa ketagihan internet. Seimbangkanlah penggunaan internet anak anda. Klik dengan bijak. Unify duniamu hari ini dan nikmati kemungkinan tanpa had. Dapatkan peranti pintar daripada RM69 sebulan. Kunjungi TM Point berhampiran atau daftar sekarang di unify.com.my. Unify. Kembali bersama saya di mydigital.kkmm@dc, Gaya Hidup. Baik, tadi kita dah kenal sedikit tentang SPA dan statistik urusan pelantikan. Sekarang ni kita nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia iaitu SPA 9. Dan masih lagi kita bersama dengan tetamu kita Puan Ismawati binti Ibrahim. Puan, tapi sebelum kita mula, kita nak saksikan terlebih dahulu paparan video berkaitan dengan SPA 9 ini. Baik, itu serba sedikit berkenaan dengan SPA 9. Dan kita nak tahu lebih mendalam lagi berkenaan bagaimana ni, macam mana daftar, macam mana nak mohon. Ramai yang tanya bila dibuka, Puan. Jadi bila seseorang calon tu boleh memohon sesuatu jawatan? Okey, sebenarnya calon boleh memohon pada bila-bila masa saja ya. Kerana SPA ini mengamalkan sistem berkomputer yang dikenali sebagai sistem mengambil sepanjang masa. Okey. So ESMSM lebih dikenali sebagai ESMSM. Jadi sistem ini sebenarnya berfungsi daripada awal pendaftaran dibuat dan tapisan. Kemudian sistem ini juga menyediakan penyenaraian calon lantikan dan simpanan, seterusnya hinggalah ke peringkat tawaran. Jadi sebenarnya calon boleh memohon pada bila-bila masa saja. Dia tak ada tempoh tertentu, tak ada. Sebenarnya ada tempoh. Ada. Tempoh iklan, maknanya bila calon kena merujuk iklan yang kita keluarkan. Dalam tempoh ada tarikh tutup iklan tu, kena mohon sebelum tarikh tutup iklan. Tapi setiap tahun memang akan dibuka. Akan dibuka. Baik, siapa yang bertuah tu. Baik, untuk memandang, sebab kita melihat SPA ni, dia salah satu daripada pihak berkuasa yang melantik, ya kan? Jadi nak tanyalah, SPA ni dia ada ke satu platform yang khusus untuk menyelaras permohonan yang diterima dari orang awam?
Baik, sebenarnya kita ada satu sistem yang dikenali sebagai Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai SPA 9. Dan SPA 9 ni sebenarnya kalau dulu SPA 8I. Tetapi kita telah menaik taraf, menambah baik sistem ini dan dikenali sebagai SPA 9 dan sebenarnya telah dilancarkan pada tahun 2020 oleh pengerusi SPA lah, Yang Bahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Zainal Rahim Seman. Ramai tak yang tanya, susah ke nak daftar SPA 9 ni? Tapi kita nak tahu jawapannya macam mana sebenarnya kaedah untuk mendaftar melalui SPA 9. Kita sama-sama saksikan paparan video ini terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zikri Husni. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendaftar dalam sistem SPA 9. Baik, pertama sekali kita buka laman web SPA 9 seperti di alamat yang tertera. Sebelum mendaftar, anda digalakkan untuk membaca panduan-panduan yang disediakan bagi menambah pemahaman anda tentang sistem SPA 9 ini. Baik, kita teruskan. Bagi yang belum mendaftar atau perlu mendaftar semula, bolehlah klik pada pendaftaran pengguna di bawah ini. Di laman daftar akaun baru, sila isikan semua maklumat yang diperlukan seperti maklumat pemohon, maklumat kata laluan dan soalan keselamatan. Kita isi dahulu maklumat pemohon. Isikan nombor kad pengenalan tanpa tanda sempang. Pastikan nombor kad pengenalan dan nama penuh dimasukkan sama seperti di dalam kad pengenalan, termasuk butiran binti, bin, anak perempuan atau anak lelaki. Kemudian nombor telefon dan alamat email. Setelah itu kita masukkan maklumat kata laluan. Masukkan kata laluan. Kemudian kita sahkan kata laluan. Pastikan anda ingat kata laluan ini untuk memudahkan anda login ke dalam sistem ini kemudian. Masukkan pula kod keselamatan seperti nombor di dalam kotak hitam di atas. Seterusnya, kita pergi ke bahagian soalan keselamatan. Di ruangan ini, anda dikhendaki memasukkan nama ibu dan negeri kelahiran anda. Sekiranya anda terlupa kata laluan, maklumat ini akan digunakan untuk reset semula kata laluan. Setelah semuanya diisi, semak semula maklumat tersebut sebelum anda mengesahkan pada bahagian persetujuan. Klik kotak pengesahan. Kemudian akhir sekali, klik daftar. Tahniah, anda sudah berjaya mendaftar di sistem SPA 9. Sekian sahaja video saya pada kali ini. Semoga anda semua mendapat manfaat. Untuk sebarang pertanyaan dan aduan, jangan lupa utarakan melalui e-pertanyaan SPA atau email ke spa9@spa.gov.my. Baik, SPA telah pun berkongsikan tentang bagaimana nak berdaftar melalui SPA tadi. Puan Ismawati, tadi Puan ada cakap kan kalian telah menaik taraf sistem SPA 8I kepada SPA 9. Kenapa? Adakah sistem sebelum ini bermasalah ke bagaimana? Okey, tidak sebenarnya. Sebenarnya kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk menambah baik sistem daripada SPA 8I kepada SPA 9. Ya, sebenarnya nak akses masuk ke SPA 9 ni, calon hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan saja, ya, my card, dan integrasi data sebenarnya berlaku, ya. Kita istimewa SPA 9 ni kita jalankan kerjasama strategik dengan 10 buah agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Unit Penyelarasan Pelaksanaan JPM, Pihak Mampu, Kementerian Pengajian Tinggi, Lembaga Peperiksaan, Majlis Peperiksaan Malaysia, kerana mereka ni pembekal-pembekal data akan memberikan data
dan secara tidak langsung apabila calon mengisi borang SPA 9 ni, ada maklumat yang akan dipapar terus daripada agensi hanya melalui nombor kad pengenalan. Ya, betul. Semua keluar. Betul. Jadi calon kena memastikan apabila mendaftar SPA 9 ini, jangan lupa memasukkan nama seperti nombor kad pengenalan seperti di MyCard lah, maknanya butiran-butiran seperti binti, anak lelaki kepada, jangan ditinggalkan. Baik, itu kiranya macam berteknologi tinggi tu kalau dah maknanya di net taraf tu kan, maknanya untuk memudahkan lagi. Jadi mungkin antara ciri-ciri yang ada pada SPA 9 ni, apakah lagi keunikan yang ada pada sistem SPA 9 ni? Okey, baik. Selain daripada data yang lebih berintegriti kerana telah dibekalkan oleh pemilik data, SPA 9 juga sebenarnya mampu untuk membuat padanan pekerjaan ataupun job matching berdasarkan kelayakan yang dimiliki oleh calon. SPA 9 boleh membuat cadangan jawatan apakah yang sesuai dengan kelayakan akademik yang dimiliki. Dan SPA 9 ni sebenarnya dengan data-data yang ada daripada MyCard pengenalan tu, proses tapisan pun menjadi lebih cepatlah. Kalau misalnya kita mohon ni tapi dapat yang lain, macam mana? Boleh tukar ke ataupun bagaimana? Maksudnya macam mana? Kalau saya mohon kan tadi kata maknanya boleh dapat tahu bahawa mana yang sesuai, jawatan mana yang sesuai dengan orang ni. Tapi kalau misalnya yang diberikan itu tidak menepati apa yang calon tu nak, adakah dia boleh menukar? Boleh sebenarnya, boleh. Dalam SPA 9 ni kita membenarkan calon mengisi sehingga 15 jawatan. Dan berdasarkan iklan pengambilan yang dibuat, kalau calon tengok di Facebook kita tu ada iklan pengambilan dan dia merasakan dia minat untuk memohon jawatan tersebut, so dia boleh mengemas kini pendaftaran jawatan dalam SPA 9. Dan untuk sistem ni, siapa ya calon yang boleh menggunakan sistem ni? Okey, sebenarnya sesiapa saja boleh memohon, as long as dia merupakan warga negara Malaysia. Ada had umur? Had umur sehingga 50 hingga 55 tahun lah, dibenarkan untuk akses sistem dan mendaftarlah menggunakan SPA 9. Baik, Puan Ismawati, terima kasih di atas perkongsian berkenaan dengan SPA 9, sistem baru untuk kesenangan semua pemohon selari dengan perkembangan teknologi. Sekembali nanti, kita akan berkongsi tentang urusan pengambilan di SPA. Pastinya anda nak tahu bagaimana urusan pengambilan ini dijalankan. Jadi terus bersama kami. Sementara itu, anda juga boleh ke booth-booth yang disediakan di mydigital.kkmm.my untuk mengetahui pelbagai lagi info menarik. Dan jangan ke mana-mana, jangan lupa tengok-tengok mana yang boleh, mana yang minat, sebab banyak tu info menarik yang disediakan oleh kementerian dan juga institusi lain. Semua selepas ini di mydigital.kkmm. Meli merupakan seorang pelajar universiti di Kuala Lumpur. Meli perlu menziarahi neneknya yang berada di kampung. Pada waktu yang sama, Meli mempunyai peperiksaan pada minggu hadapan. Dia bercadang untuk mengulang kaji melalui video atas talian di sepanjang perjalanan tersebut. Tetapi dia risau akan capaian internet yang tidak stabil semasa dalam perjalanan. Memperkenalkan Jendela, satu inisiatif oleh kerajaan bagi penambahbaikan kepada infrastruktur komunikasi dan liputan 4G. Langkah ini dijangka mengurangkan jurang digital di mana kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar dapat menikmati perkhidmatan jalur lebar yang lebih berkualiti. Jendela akan dilaksanakan secara berfasa, melibatkan penamatan rangkaian 3G secara berperingkat untuk pemantapan rangkaian 4G. Membolehkan rakyat Malaysia mengakses talian mudah alih yang berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia. Jendela dapat membantu rakyat seperti Meli mengulang kaji melalui video atas talian tanpa sekatan di sepanjang perjalanan ke kampung. Ia juga menjadi landasan transformasi digital untuk mempertingkatkan tahap ekonomi rakyat demi kelangsungan sosioekonomi negara.
tengok ni dekat Facebook rasmi SPA ni Puan. Ada calon ni tanya persediaan sebelum menduduki peperiksaan online SPA. Okey, biasanya apa yang calon perlu buat? Calon perlu buat semakan pemakluman yang SPA hantar melalui email yang calon dah daftarkan dalam borang SPA 8i ataupun sekarang kita pakai SPA 9. Yang kedua, calon boleh buat semakan di portal rasmi SPA. Dan yang ketiga, calon boleh buat semakan di FB rasmi SPA. Awak dah like FB rasmi SPA? Saya dah like. Saya dah letak C first lagi. Wah, mantap, bagus. Okey, apa lagi soalan dia orang tu? Yang ada calon tanya tips kelancaran semasa menjawab peperiksaan online. Mesti berkenaan dengan internet kan? Betul. Okey. Terlupa pula. Dalam kita punya pemakluman kepada calon, kita ada sediakan pautan berkenaan dengan tips menjawab peperiksaan, sukatan peperiksaan dan juga berkenaan tips mendapatkan kestabilan capai internet. Saya nak tanya tamu kita apa tips saya boleh lulus daripada berjuta-juta orang. Macam mana saya nak terpilih? Boleh nanti kongsi tips. Kita masih lagi bersama dengan Puan Ismawati. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di mydigital.kkmm. Banyak sekali tadi Puan Ismawati dah kongsi dengan kita semua berkenaan dengan SPA ini. Jadi dah tahu dah pengenalannya, tadi berkenaan dengan SPA 9. Sekarang kita nak tahu bagaimana SPA menguruskan pengambilan di SPA. Dan masih lagi bersama Puan Isma. Puan Isma, apa tips ni? Kalau saya dalam berjuta-juta tu macam mana nak lulus ni? Macam mana nak terpilih ni? Okey. Sebenarnya pengambilan di SPA ini adalah berdasarkan model My Recruitment. Ya. My Recruitment ni sebenarnya satu kaedah penilaian yang holistik dan komprehensif di mana calon ini kita profilkan berdasarkan sebaik dia mendaftar di sistem, kita akan melaksanakan ujian, tapisan awal, ujian, kompetensi dan temuduga. Ya. Maknanya setiap calon yang mendaftar ni akan melalui 4 peringkat sebenarnya. Yang pertamanya ialah pendaftaran di SPA 9. Yang keduanya sekiranya dia memenuhi syarat skim perkhidmatan dan memiliki kelayakan minimum, dia akan dipanggil untuk menduduki peperiksaan memasuki perkhidmatan awam. Seterusnya calon juga akan dipanggil untuk penilaian kompetensi sekiranya jawatan yang dipohon memerlukan pemeriksaan fizikal, panca indera dan sebagainya lah. Ya. Dan keempat adalah temuduga. Maknanya ada fasa-fasa dia tertentu kan bagi menentukan boleh ke tak sampai lulus lah. Selalunya kalau dah lepas daripada ujian dan sebagainya, berapa lama tempoh tu akan diberi jawapan? Dalam tempoh biasa dalam tempoh 5 minggu tu calon dah boleh menyemak ya keputusan PC, keputusan peperiksaan. Yang penting jangan lupa untuk ke portal SPA di ruangan pemakluman keputusan dan juga kita sentiasa update di Facebook SPA sebenarnya. Kadang-kadang panggilan untuk menduduki peperiksaan calon ni sentiasa terlepas pandang jadi masuk. So, saya nak tanya ni sebab kadang-kadang macam kata buka setiap tahun, setiap masa tapi iklan tu tak tahu Puan bilanya. Macam mana tu nak tahu? Kita nasihatkan untuk calon melayari Facebook kita follow rapat Facebook SPA kita ni. Kerana setiap iklan, pengumuman terkini kita akan maklumkan di Facebook SPA. Baik. Puan, adakah pekerjaan yang dimohon tu mesti setara dengan kelulusan ataupun bidang khusus yang dimiliki oleh seseorang calon tu? Okey. So sebenarnya saya boleh kelaskan kepada 3 kategori pejawatan sebenarnya. Pertamanya bidang profesional. Jawatan-jawatan seperti pegawai undang-undang, accountant, jurutera, arkitek, calon-calon perlu mempunyai kelayakan profesional selain itu dalam bidang teknikal misalnya, jawatan seperti pegawai pertanian, pegawai sains. Jadi calon yang boleh memohon adalah mereka yang perlu memiliki kelayakan dalam bidang teknikal ini. Dan yang ketiga bidang umum. Bidang umum ni tidak menetapkan bidang. Kalau kita tengok kat iklan seperti jawatan pegawai tadbir dan diplomatik misalnya, pegawai pembangunan masyarakat, penguasa bomba, penguasa immigration dia tidak menetapkan bidang yang spesifik. Tetapi saya suka menasihatkan calon untuk perhatikan dengan jelas, baca betul-betul iklan kita.
adakah ada bidang yang disenaraikan ataupun umum ya sebelum memohon jawatan. Baik, supaya tidak nanti mohon-mohon tapi tak dipanggil sebab rupanya adalah kesilapan kita sendiri. Betul. Baik Puan, lepas ni kita nak sambung sikit lagi, tapi kita nak tonton dulu. Ini satu lagi paparan video yang ingin dikongsikan bersama dengan anda semua. Sama-sama kita saksikan. Okey, ni ada juga calon yang tanya. Calon ni confused. Apa itu PSEE Psychometric? Apa itu PSEE Aptitude? Oh, okey. Pertama sekali PSEE itu sendiri apa? PSEE itu sendiri adalah peperiksaan memasuki perkhidmatan awam. Dan terbahagi kepada dua jenis. Sama ada peperiksaan secara berbentuk aptitude ataupun berbentuk psikometri. Kalau dari segi aptitude, biasanya untuk sesuatu jawatan tu akan ada 2 atau 3 section. Section A, B dan C. Untuk section A, biasanya soalan berkenaan dengan pengetahuan am, soalan-soalan umum berkenaan negara dan isu-isu semasa lah berkaitan negara kita. Kalau section B, berkenaan dengan daya menyelesaikan masalah. Biasanya soalan-soalan matematik. Dan yang ketiga adalah section C, iaitu kefahaman dan tata bahasa Inggeris. Jadi calon-calon yang nak memasuki perkhidmatan awam ni perlu ada asas-asas tersebut untuk melayakkan dia ke peringkat seterusnya. Okey. Tapi kan ada juga calon yang tanya ni. Selepas calon jawab peperiksaan ni, apa laluan dia? Laluan selepas tu. Langkah seterusnya selepas menjawab peperiksaan. Okey, baiklah. Dia ada 2 situasi. Satu calon berjaya dengan satu lagi calon tidak berjaya. Yang tak berjaya tadi memang dia kena ulang baliklah peperiksaan tersebut kan. Okey, untuk calon yang berjaya, calon-calon ni akan mara ke peringkat seterusnya, iaitu sama ada ujian fizikal dan kecergasan atau ujian Profession Assessment Center, atau yang ketiga terus ke peringkat temuduga. Step-step ni bergantung kepada jawatan yang dipohon. Ada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Apakah tahap yang seterusnya calon perlu lalui selepas berjaya dalam peperiksaan. Itulah perkara yang calon perlu tahu berkenaan dengan peperiksaan memasuki perkhidmatan awam. Baik, bukan calang-calang ya soalan yang diberikan. Kalau mohon boleh pecah cair otak tepi, keluar agak tinggi macam tu. Baik Puan, kadang-kadang bila calon ni dia membuat simakan status permohonan jawatan, dapat status tidak melepasi tapisan. Apa maksud tu Tuan? Okey. So tidak melepasi tapisan tu kita boleh kategorikan biasanya disebabkan bidang lah. Oh, bidang. Saya bagi contoh seperti pengambilan pegawai pemelihara hutan. Pemelihara hutan kita iklan, kita kata dalam syarat skim memerlukan calon yang mempunyai kelayakan akademik dalam sains perhutanan. Jadi mereka yang mempunyai bidang selain daripada sains perhutanan, hatta perhutanan sahaja sekalipun, memang tidak akan ditapis masuk ke dalam sistem. Okey, itu berkenaan bidang. Yang keduanya seperti iklan pengambilan jawatan di negeri, contohnya di negeri Perlis misalnya. Apabila iklan menetapkan hanya calon atau ibu atau bapa yang menetap ataupun lahir di negeri Perlis. Sekiranya calon yang bukan dari negeri Perlis, mereka ini tidak akan masuk ke dalam sistem tapisan kita. Jadi sebab itu tidak melepasi tapisan sebenarnya. Maknanya tak kena dengan syarat yang ditetapkan. Ya. Payah juga. Okey, berkenaan tadi ada dalam video paparan kan berkenaan dengan kongsi peperiksaan secara online. Jadi memang mereka perlu menduduki peperiksaan secara online ni Puan ya? Dan mungkin Puan boleh ceritakan jugalah seberingkas mengenai peperiksaan online ni. Okey, kalau kita baca komen tu kadang memang ramailah yang tak setuju dengan peperiksaan online ni. Tetapi sebenarnya Suruhanjaya dalam peraturan pegawai awam boleh menetapkan tata cara tapisan untuk mencari bakat yang terbaik untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam ni. Jadi peperiksaan online ni sebenarnya adalah untuk menilai kompetensi calon sebelum dilantik ke perkhidmatan awam. Sebelum ini, kalau sebelum adanya peperiksaan online ni, kita akan menapis calon dari sudut kelayakan akademik. Contohnya macam kalau grade 41 kumpulan PNP,
Okey, kita akan membuat tapisan berdasarkan purata nilai grade kumulatif ataupun CGPA yang tinggi. So, mereka yang mempunyai CGPA yang tinggi pastinya akan melepasi tapisan. Dan mereka yang tidak melepasi CGPA yang ditetapkan tidak akan dipanggil langsung. Okey, jadi mengambil kira keadaan ini, kita memperkenalkan peperiksaan online supaya semua calon boleh bersaing dengan adil. As long as calon ni mempunyai kelayakan minimum dan memenuhi syarat skim, mereka boleh dipanggil untuk mengambil exam online. Baik, itu dia. Cukup jelas, semua puas hati. Jangan tak ada yang puas hati tahu. Baik, terima kasih Puan Ismawati atas perkongsian tentang urusan pengambilan di SPA. Banyak perkara yang telah diterangkan oleh Puan Ismawati tadi. Jadi kita akan bersama dengan Puan Ismawati untuk segmen terakhir nanti untuk kita sambung perkongsian kita tentang urusan pengambilan di SPA. Banyak lagi info-info yang akan Puan Ismawati kongsikan kepada kita semua. Kita jumpa selepas ini. Yati seorang suri rumah yang menetap di Kuala Lumpur. Kerana telah lama menetap di Kuala Lumpur, Yati rindukan masakan nasi kuning ibunya. Dengan menggunakan telefon pintar yang baharu dan capaian internet yang pantas, dapatkah Yati melakukan panggilan kepada ibunya yang berada di kawasan terpencil di Sabah tanpa sekatan? Memperkenalkan Jendela, satu inisiatif oleh kerajaan bagi penambahbaikan kepada infrastruktur komunikasi dan liputan 4G. Langkah ini dijangka mengurangkan jurang digital di mana kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar dapat menikmati perkhidmatan jalur lebar yang lebih berkualiti. Jendela akan dilaksanakan secara berfasa, melibatkan penamatan rangkaian 3G secara berperingkat untuk pemantapan rangkaian 4G, membolehkan rakyat Malaysia mengakses talian mudah alih yang berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia. Selain itu, kesemua penyedia perkhidmatan fiber akan terus menyokong industri ini dengan sokongan fiber bagi menampung kapasiti trafik 4G dan 5G yang dijangka akan meningkat dan memastikan pengukuhan asas gentian yang sewajarnya bagi memberi laluan kepada adaptasi teknologi masa hadapan seperti akses tetap tanpa wire, FWA dan 5G untuk mencapai agenda digital negara ini. Penambahbaikan infrastruktur melalui Jendela dan dengan menaik taraf kepada telefon pintar 4G, Ibu Yati dapat dihubung tanpa sebarang gangguan. Ia juga menjadi landasan transformasi digital untuk mempertingkatkan tahap ekonomi rakyat demi kelangsungan sosioekonomi negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, dalam video ini saya akan menerangkan tentang prosedur operasi standard SOP temuduga dan ujian fizikal dalam tempoh PKP atau PKPB atau PKPP. Sekiranya pergerakan ke pusat temuduga atau ujian fizikal melibatkan rentas daerah atau negeri, calon dikendaki menguruskan permit pergerakan rentas daerah atau negeri daripada polis diraja Malaysia. Calon tidak dibenarkan berhimpun. Kehadiran ke pusat temuduga atau ujian fizikal mengikut masa yang ditetapkan sahaja. Calon dikhendaki hadir 30 minit sebelum waktu yang ditetapkan dan elakkan tiba lebih awal supaya tidak berlaku kesesakan di pusat temuduga atau ujian fizikal. Pengiring atau ahli keluarga calon juga tidak dibenarkan masuk. Calon hendaklah patuh kepada SOP PKP atau PKPB atau PKPP, iaitu memakai pelindung muka dan pelitup muka, menggunakan sanitasi tangan, pengambilan suhu badan di pintu masuk pusat temuduga atau pusat ujian, serta penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1.5 meter semasa menunggu giliran dan sepanjang semua aktiviti termasuk jarak antara calon dan panel temuduga atau penguji. Calon yang merupakan person under investigation atau person under surveillance adalah dilarang sama sekali hadir ke pusat temuduga atau ujian fizikal dan hendaklah meneruskan kuarantin di rumah.
calon juga hendaklah mengemukakan salinan perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak jangkitan penyakit COVID-19 di bawah Seksyen 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 kepada urus setia di alamat email pgdd@spa.gov.my. Tanggungjawab calon temuduga atau ujian fizikal. Sebelum temuduga atau ujian fizikal, calon perlu memuat turun aplikasi MySejahtera ke dalam telefon bimbit masing-masing. Bawa alat tulis sendiri. Semasa temuduga dan ujian fizikal, saringan suhu badan dan gejala dilakukan di pintu masuk pusat temuduga atau ujian fizikal. Calon yang mempunyai gejala seperti batuk, sakit tekak, selsema atau suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius tidak dibenarkan masuk dan dinasihatkan ke klinik kesihatan berhampiran dengan segera. Sesi temuduga akan dijadualkan semula dan dimaklumkan kepada calon. Daftar kehadiran anda melalui aplikasi MySejahtera dan imbasan QR Code SPA di kaunter pendaftaran di pusat temuduga atau ujian fizikal. Bagi calon OKU, urusan pergerakan calon di pusat temuduga akan dibantu oleh urus setia sehingga selesai. Amalkan penjarakan sosial dan kebersihan tangan semasa berada di pusat temuduga atau ujian fizikal. Selepas temuduga atau ujian fizikal, calon dikenaki beredar dari pusat temuduga atau ujian fizikal dengan kadar segera setelah urusan selesai. Sekian, terima kasih. Selamat berjaya. Kembali bersama saya dalam mydigital.kkmm edisi Gaya Hidup. Baik, untuk pengetahuan anda, selain dari Gaya Hidup, mydigital.kkmm juga mempunyai beberapa kategori lain untuk tontonan anda seperti teknologi, pelancongan, hiburan, industri kreatif, sukan, pendidikan, keusahawanan dan juga kesihatan. Tujuannya adalah untuk mengupas segala inisiatif kementerian dan agensi kementerian agar sampai kepada anda. Anda hanya perlu melayari mydigital.kkmm.my. Baik, masih bersama saya dari awal tadi Puan Ismawati. Ismawati okey? Puan Ismawati okey? Okey. Banyak dah kita kongsikan berkenaan dengan SPA ni. Banyak panduan kan, kaedahnya macam mana. Sebab sebelum ni banyak soalan-soalan yang terima. Kata macam mana ni kan? Okey, kita nak sambung balik perkongsian kita berkenaan dengan pengambilan di SPA. Tadi kita dah saksikan SOP temuduga di SPA. Bagaimana pula dengan sesi temuduga ini? Apa yang menjadi faktor utamanya dalam pemilihan calon? Nak tahu juga kalau dah pergi temuduga tu secara online, ada tak temuduga bersemuka pula? Okey. So, Fariha, sebenarnya temuduga ni merupakan satu kaedah penilaian yang terakhir ya, yang perlu dilalui oleh calon sebelum kita boleh melantik lah. Jadi, temuduga ini sebenarnya kritikal lah kerana kita sebenarnya nak mencari bakat yang terbaik untuk berkhidmat dengan kerajaan dalam tempoh yang panjang ya, sehingga 30 hingga 35 tahun. Jadi SPA sebenarnya mencari calon-calon yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan, berketerampilan, responsif, mampu berkomunikasi dengan baik ya. Dan menjawab soalan Fariha sebentar tadi, adakah temuduga dijalankan secara bersemuka? Ya, kita telah mula menjalankan temuduga secara bersemuka. Sebenarnya, in fact, semasa negara dilanda wabak COVID-19 pada tahun lepas, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kita telah memperkenalkan kaedah temuduga secara maya. Ya, kerana SPA sebenarnya committed untuk mematuhi janji piagam untuk membekalkan calon yang diminta oleh kementerian dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jadi temuduga secara maya ni telah dijenamakan semula baru-baru ini dengan kita namakan temuduga secara online in situ. Istimewanya TESOI ni, nama glamournya TESOI. Istimewanya TESOI ni, panel dan calon berada di lokasi masing-masing ya, dan urus dia mengawal di Putrajaya. Jadi memudahkanlah ya dalam tempoh yang sebeginilah. Baik. Puan, bila kita tahu daripada mula tadi kita tengok kan, benda ni bukan mudah.
kan, untuk kita memohon daripada 1.7 juta pada tahun 2020, hanya belas ribu saja yang terpilih, kan, dengan berfasanya ujiannya dan menduga sebagainya. Tapi bila seseorang calon tu dah diterima masuk pelantikan jawatan dan sebagainya, tapi ada pula masalah. Masalah dari segi ingkar arahan, masalah disiplin, masalah rasuah dan sebagainya. Saya nak tanya pandangan Puan Ismawati sendiri. Baik. Kita akui sebenarnya dalam mana-mana proses pengambilan ni tidak akan mendapat 100% calon yang baik sebenarnya. Pastinya akan berlaku error ya dalam peratusan yang kecil ya, di mana benda-benda ini tidak boleh dikawal. Namun proses tata tertib boleh dilaksanakan kepada pegawai yang telah mempunyai melanggar disiplin, tidak berintegriti, menerima rasuah dan sebagainya, ya. Dan kita boleh melaksanakan tata tertib terhadap pegawai-pegawai ini bergantung kepada tahap keseriusan pelanggaran tata tertib lah, ya. Dan kita sebenarnya daripada amaran hinggalah boleh dibuang kerja sebenarnya. Itu antara hukuman ataupun tindakan yang akan diambil kepada mereka yang punya masalah sedemikian sebenarnya. Baik, Puan Ismawati, sebelum kita teruskan perbualan kita pada petang ini, apa kata kita tonton dulu ini video berkenaan dengan panduan ujian psikometrik. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang semua orang maklum, PSEE, Public Service Entry Examination, terdapat dua jenis. Yang pertama adalah ujian aptitude dan yang kedua adalah ujian psikometrik. Hari ini saya akan lebih berfokus kepada ujian psikometrik. Ujian psikometrik ini adalah digunakan oleh pihak SPA dalam proses untuk menilai sikap, tingkah laku, personality atau kompetensi yang dimiliki oleh calon itu sesuai atau tidak sesuai dengan jawatan yang dimohon dalam SPA. Apakah kriteria penilaian dalam ujian psikometrik? Bagi konsep ujian psikometrik ini, penilaian personality dan kompetensi, ianya direka khas untuk mengukur kompetensi yang dapat mengukur trait-trait individu berasaskan keserasian individu terhadap pekerjaan, organisasi dan teamwork ataupun kerja berpasukan. Data-data penilaian calon adalah lebih kepada self-report ataupun kaedah laporan kendiri, iaitu di mana calon-calon perlu jujur semasa menjawab dan memberikan jawapan yang tepat dengan dirinya. So, melalui respon atau jawapan yang diberikan oleh calon ini, sistem komputer akan memproses dan menganalisis data-data jawapan untuk dipadankan sama ada kesesuaian calon tersebut dengan jawatan yang dipilih atau kompetensi yang piawai mengenai dengan sesuatu jawatan tersebut. Berapa lama masa yang diperuntukkan untuk menjawab ujian psikometrik? Kebiasaannya, ujian-ujian psikometrik ini mengambil masa 20 hingga 30 minit untuk satu-satu urusan menjawab. Paling tinggi masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang 60 minit. Kejayaan atau kegagalan individu dalam ujian psikometrik ini sepenuhnya bergantung kepada kejujuran calon semasa menjawab ujian psikometrik ini, di mana aspek kebolehpercayaan dan keesahan maklumat ujian ini adalah asas penilaian dalam mana-mana ujian psikometrik. Baik, sebagai contoh, saya ingin berikan contoh agar tuan-tuan dan puan-puan jelas bagaimana status berjaya atau tidak berjaya dalam ujian psikometrik. Penentuan calon ujian psikometrik mengambil kira jumlah calon lantikan dan simpanan bagi sesuatu jawatan. Sebagai contoh, kekosongan bagi jawatan ini adalah 20. Maka bilangan calon yang berjaya ke peringkat temuduga 1:10. 200 orang sahaja calon yang layak, yang terbaik berdasarkan skor merit calon yang menduduki ujian tersebut. So dengan ini, itulah came-up-nya jawapan sama ada calon berjaya atau tidak berjaya dalam ujian psikometrik. Semuanya bergantung kepada skor merit calon tersebut dalam menduduki ujian dan juga nisbah lantikan dan simpanan yang diperlukan dalam satu-satu kementerian atau jabatan dengan jawatan yang dimohon oleh calon tersebut. So itu sahaja. Sekian, terima kasih.
kami difahamkan petang ini ramai yang menonton berkenaan dengan tajuk ini Puan. Ramai yang bagi soalan. Terima kasih banyak-banyak ya kerana berkongsi soalan dan sebagainya. Tapi kalau tahu lebih lanjut jawapan tu boleh layari laman sosial SPA 9 sendiri kan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan soalan-soalan kalian. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami di mydigital.kkmm. Puan, kita nak sambung sedikit, ada beberapa soalan ini. Ini saya rasa menjadi satu benda yang klise juga. Bila kata nak ambil ujian untuk sektor pemerintahan awam ni melalui SPA. Ini orang akan cakap, Puan, ini nak tahu juga cabaran yang kalian hadapi ya berkenaan isu penipuan menduduki ujian ni dalam PSEE. Kan tadi dalam video kata kena jujur menjawab. Dan juga berkenaan isu kabel, Puan. Orang kata kalau kabel tak kuat susahlah nak masuk. Baik, so saya jawab dulu isu berkenaan isu penipuan dalam PC. Sebenarnya seiring dengan kecanggihan teknologi ni, ada pula calon menyalahgunakan teknologi dengan menawarkan perkhidmatan berbayar, menyediakan jawapan dan mewujudkan kumpulan Telegram dan WhatsApp dan sebagainya untuk berkongsi jawapan bagi tujuan untuk lulus PC. Jadi sebenarnya SPA memandang serius perkara ini. Dan awal-awal lagi dah tak berintegriti Fariha. Jadi sekiranya calon-calon ini dapat dikenal pasti, kita tidak akan teragak-agak untuk menyenarai hitamkan calon, bermakna sebarang permohonan jawatan tidak akan dipertimbang dan keputusan peperiksaan mereka akan dibatalkan. Berkaitan dengan isu kabel pula sebenarnya, memang kadang-kadang kita baca Facebook tu ramai kata okey tak ada kabel ni susah. Sebenarnya di SPA ni kita mengamalkan sistem berkomputer sepenuhnya. Daripada mula awal pendaftaran SPA 9 hingga tapisan pun dibuat oleh sistem. Kemudian interview pun dari segi pengurusan temuduga, pengurusan jadual temuduga pun melalui sistem. Permakahan juga melalui sistem. Dan panel temuduga kita merupakan ahli Suruhanjaya dan wakil jabatan yang telah dilantik. Dan mereka ini termasuk urus dia telah menandatangani aku janji integriti. Jadi sehingga ke peringkat tawaran sekalipun semuanya menggunakan sistem. Jadi kita tak nampak di mana tomahan, sebenarnya persepsi sebenarnya berkait dengan permohonan yang tinggi tetapi bilangan pelantikan itu kecil. Dan sebenarnya di SPA juga kita ada ketua unit integriti yang merupakan pegawai dari SPRM. Jadi kita menyeru sekiranya ada calon yang ada bukti kukuh yang menyatakan ada isu kabel dan sebagainya, silalah buat laporan ke SPRM. Puan, sekali lagi mungkin Puan boleh kongsikan kepada mereka yang menonton pada petang ini, kan mungkin berminat sebagai macam mana nak dapatkan info lanjut berkenaan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Baik. Okey, kepada calon-calon di luar sana, anda boleh merujuk kepada portal SPA di mana di situ semua ada Fariha, dari segi panduan permohonan jawatan, jadual gaji, jawatan apa yang boleh dimohon. Begitu juga dengan semakan keputusan penjadualan peperiksaan dan sebagainya. Serta di portal itu juga kita ada menyediakan statistik pelantikan, boleh rujuk laporan tahunan yang dikeluarkan. Maknanya gagal sekali bukan bermakna gagal selamanya, Puan. Betul. Cuba dan cuba lagi. Tak apa. Baiklah. Puan Ismawati, terima kasih banyak-banyak di atas segala perkongsian kita pada hari ini, bermula dengan urusan pengambilan di SPA dan dah kongsi berkenaan dengan statistik urusan pelantikan, sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Pemerintahan Awam SPA 9 dan juga urusan pengambilannya. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Puan Ismawati. Semoga perkongsian pada petang ini sangat bermanfaat kepada semua dan dapat membantu juga kalian yang ingin memohon pekerjaan melalui SPA. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kerana setia menonton dan kepada tetamu kita ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih pada Puan Ismawati binti Ibrahim, merupakan setiausaha bahagian dasar dan perhubungan korporat SPA yang telah pun sudi meluangkan masa bersama dengan mydigital.kkmm. Seperti biasa, selain daripada live streaming ini, terdapat juga booth untuk anda lawati di mana saja anda berada pada bila-bila masa. Hanya layari mydigital.kkmm.my kerana dekat situ banyak sangat info dan juga tawaran menarik daripada agensi dan kementerian untuk anda nikmati. Nantikan episod seterusnya di mydigital.kkmm
memacu aspirasi digital negara. Assalamualaikum. Terima kasih. banyak, Puan. Soalan susah, Puan. Mestilah yang tolong kabel. Matematik kalau ikut satu soalan tu 1 minit je kot. Ya, betul. Saya rasa dia less than 1 minute lah.